Okey. Berbalik kepada kes ni, kita pergi kepada beberapa perkara. Secara asaslah, kita nak sebut dunia akhir zaman secara umum ni luas sangat. Dalam Al-Quran ada cerita, dalam hadis ada cerita. Tapi malam ni, untuk pertemuan pertama, saya nak bagi beberapa prinsip yang menjadi asas sistem kedajalan ini. Otomatik bila kita nak berbicara akhir zaman, akan keluar nama-nama seperti Dajjal, akan keluar nama-nama seperti Nabi Isa, akan keluar nama-nama seperti Al-Mahdi, akan keluar nama-nama seperti Ya'juj Ma'juj, akan keluar nama-nama seperti Khidir dan sebagainya. Tapi malam ni, sebab kita nak jaga akidah kita, jangan bagi terpeleot, jangan bagi tersesat, jangan bagi terseleweng, kita sebut antara beberapa prinsip asas-asas sistem kedajalan ini. Yang pertama, basic asas Dajjal ni, dia akan menerapkan 3 konteks. Pertama kita sebut Zionisme, Zionis. Yang kedua materialisme, material, kebendaan. Yang ketiga etisme, menafi dan menolak kewujudan Tuhan. Ni 3 asas. Baik. Prinsip yang pertama yang saya nak sebut ialah toleransi syirik yang membunuh al-bara'. Toleransi syirik yang membunuh al-bara'. Apa al-bara' tadi? Hak Nabi Ibrahim kata, inni bari'um mimma ta'budu. Aku berlepas diri. Kita jangan campur, hendak melepaskan diri kita, kena keluar bila ada berlaku dalam akidah toleransi syirik. Bila berlaku dalam fiqh atau perundangan toleransi syirik. Bila berlaku di dalam adab, etika dan akhlak toleransi syirik. Sebab ini sudah awal ditolak oleh nabi-nabi sebelum ni yang menolak sifat-sifat kesyirikan. Baik dalam berakidah, baik dalam sistem perundangan, baik dalam adab, etika dan akhlak. Sekarang ni, bila kita bermain dengan toleransi syirik, pernah atau tidak anda mendengar tentang pluralisme agama? Pluralism. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pluralism agama? Pluralism agama ini ialah seolah-olah kita menyatakan bahawa kesemua agama yang ada, kesemua agama yang wujud dalam dunia ni, kalau kata 13 agama, 13 ni lah. Kalau kata 20 agama, 20 ni lah. Semuanya sama dan setara. Tak ada lebih agama hang daripada agama aku, tak ada lebih kurang agama aku daripada agama kamu, sama setara. Neutral semua. Boleh terima ke tak? Agak-agak boleh terima ke tak? Islam sama je dengan Hindu, Kristian sama je dengan Yahudi, Sikh sama je dengan Buddha, dan hampir semua ni sama, tak lebih tak kurang pun. Boleh terima ke tak? Anda sendiri ada jawapan. Anda tak mampu nak menerima toleransi syirik seperti ini. Pasal apa kita bersungguh-sungguh menolak pluralism dalam agama? Sebab di antara bentuk-bentuk dan penyelewengan-penyelewengan akidah tentang konsep ketuhanan sememangnya berlaku dalam agama-agama lain. Ada agama yang konsepnya menyembah berhala. Di sini ada berlaku kesyirikan. Ada konsep-konsep agama yang bermain dengan isu Trinity, 3 in 1, 3 dalam 1. Ini juga boleh mendatangkan kesyirikan. Bagaimana kita boleh menyatakan bahawa agama kita sama dalam bentuk ketuhanan tadi, sama seperti mereka, tidak lebih dan tidak kurang? Ini bukan soal kita nak menuduh agama tu bagus, agama ni tak bagus, agama ni salah atau agama ni tak salah. Kita cuma menyatakan pendirian dan kebenaran. Sekarang kita lihat satu contoh. Mungkin kita boleh menerima apa yang kita panggil Allah, zat yang kita sembah, zat sebagai pencipta kita yang bersifat maha pengasih dan maha penyayang, mempunyai nama-nama yang tidak sama dengan kita dalam agama dan pemikiran lain. Itu kita boleh terima. Mungkin orang putih, dia tak sebut Allah, dia sebut God. Contoh, God tu bagi aku sama dengan Allah kamu, tak ada masalah pun nama berbeza.
Kalau agama ni dia sebut nama ni, tapi dia kata sama macam Allah kamu. Agama ni nama lagu lain, sama macam Allah kamu. Kita tak ada masalah pun bab nama ni. Namakanlah apa dia kalau dia menuju kepada konteks yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi permasalahan ada yang lebih kita perlu halusi dan kita buat penilaian. Baik, secara jujur, sebenarnya mana-mana agama pun yang ada dan wujud dalam dunia ni tak pernah pun mengajar umat dan penganut dia buat kejahatan dan keburukan. Anda setuju atau tidak? Sejujur kita boleh terima ni tak ada agama hak suruh umat dia, penganut dia, orang hak duduk bawah naungan agama ni, kamu pi buat jahat, pi buat buruk, pi buat celaka, pi buat bencana. Tak ada. Kalau ada tu bukan agama nama dia. Tu bukan agama namanya. Hak ni kita boleh terima. Semua agama nak didik orang di bawah dia, penganut di bawah dia, pemeluk dia buat benda baik dan dapat menguruskan diri secara bermasyarakat, secara normal dalam lingkungan manusia. Tetapi hakikatnya kita perlu kembali pada zaman lampau. Ingat lagi dah apa sumpah iblis pada Allah. Aku sesekali tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak-anak Adam. Iblis tak akan pernah berhenti. Dia tak pernah putus asa. Dia tak pernah futur. Dia tak pernah letih pun. Sebab dia tahu dia tak mau berseorangan di dalam neraka kelak. Sekurang-kurang inilah peluang di zaman dan di waktu ini untuk mencari seberapa banyak pengikut-pengikut yang boleh menyertai aku. Sekurang-kurangnya aku tak sepi, tak sunyi, tak kesunyian dalam neraka kelak seorang-seorang. Jadi berhati-hatilah. Bila kita lihat masalah moral dan sosial sekarang, ada yang minum arak, ada yang buka aurat, ada yang berzina, ada yang membunuh, ada macam-macam kerosakan masalah sosial. Tetapi bila ini wujud dan muncul, agama mana yang kita nak salahkan? Agama mana yang kita nak salahkan? Semua ni ada agama, semua ni ada akidah, semua ni ada pegangan, dan semua agama ni ajar kebaikan. Tak ada hak ajar buruk. Yang jadi terlepas jadi buruk ni pasal apa? Hak jadi terlepas yang jadi buruk ni sebenarnya jiwa mereka, nafsu mereka, pendirian mereka sudah terkeluar daripada acuan ajaran agama. Contoh, paling mudah kita berjalan melalui satu-satu lorong atau kawasan. Kita tengok ada sekelompok lelaki sedang minum arak. Kita pergi pula depan sikit, lorong tu berpakat berzina dan ada yang rogo perempuan. Kita iling kepala. Pergi lagi, ada yang tengah memeras ugut orang. Pergi lagi, ada yang baru selesai bunuh orang. Pergi lagi, ada yang duk berjudi. Pergi lagi, ada yang duk tikam toto dan sebagainya. Contoh mudah. Kita berhenti, kita tanya lorong pertama hak minum arak, kamu ni agama apa? Saya Buddha. Kamu Kristian. Kamu Yahudi. Kamu Hindu. Orang Islam tak ada ke minum arak? Jujur jawab. Tak ada ke orang Islam minum arak? Jujur jawab. Ada. Orang Islam hari ini jadi lemah dan Allah tak bantu sebab mereka tak tolong Allah, tapi mereka tolong setan. Allah dah bagi clue dan jawapan cukup. Dalam Quran, sekiranya kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Sekiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Dan sekarang ni paling tidak logik dan tak mampu akal kita nak cerna dan terima Quran, kitab yang paling suci, berada di tangan kita pemuda dan pemudi Islam, tapi bangsa kita, agama kita antara yang teruk. Why? Di mana pertolongan Allah yang kita sebut-sebut? Di mana pertolongan Allah yang kita dok mohon, yang kita dok minta, tunggu tak tiba-tiba? Sebab apa? Kekacauan dan kekeliruan ini bila kita menolak yang pertama dan kita mula mencari setan dan iblis. Hakikatnya semua agama terlibat dalam minum arak. Pi duk situ orang duk berzina. Tanya,
Hindu. Tanya ni, orang Islam tak berzina ke? Jujur jawab, berzina juga. Pi situ duk peras ugut orang. Orang Islam tak ada ke peras ugut orang? Ada. Pi situ duk menipu orang. Orang Islam tak ada ke menipu orang? Jangan bohong, ada. Duk baru lepas bunuh orang. Orang Islam tak ada ke bunuh orang? Ada. Orang Islam tak ada ke tikam judi? Ada. Tikam toto? Ada. Hampir semua dosa yang orang kafir buat sebelum ni, hari ni orang Islam dah buat. Orang kafir 4 nombor, kita 8 nombor. Malah dia bukan rasa segan, dia bukan rasa galak, dia bukan rasa malu dengan dosa dia buat. Malah dia banggakan pada orang lain. Dia buat dosa tu satu hal, lepas tu dosa ni dia bangga, dia action dekat orang. Contoh minum arak. Dia minum arak tu dosa dah, lepas tu bangga. Tengok aku 10 botol tak mabuk. Hak minum arak tu satu hal dah, tu bangga. 10 botol, hang 2 botol pening dah, aku 10, relax saja. Dia buat dosa, dia bangga dengan dosa dia. Sebenarnya kalau kita telusuri perbuatan-perbuatan tadi, satu agama pun sebenarnya tak ada yang suruh umat dia buat perkara-perkara yang kita jumpa. Carilah. Bab minum arak. Kalau buka kitab Taurat Yahudi, suruh tak minum arak? Tak suruh. Buka Bible Kristian, suruh tak umat dia minum arak? Tak suruh. Buka kitab Weda Hindu, tak suruh. Buka Tripitaka Buddha, tak suruh. Buka Sikh, tak suruh. Malah semua agama menolak unsur-unsur kemabukan, unsur-unsur minuman keras. Lepas tu mari ikut mana benda ni? Pakcik Tan ni campur dengan hawa nafsu kita, campur dengan hawa nafsu kita. Ini yang Allah larang, ini yang Allah sekat. Tapi iblis duk cucuk hari-hari, setan duk cucuk hari, cuba melepasi sempadan ini. Dengan agama kamu terkongkong, dengan agama kamu kolot, dengan agama kamu jumuk, dengan agama kamu kuno. Keluar, pecahkan benteng akidah dan agama kamu, kamu boleh buat apa yang kamu nak. Sekarang kalau kita rasa ni kita duduk dalam penjara syariat, bertahanlah dalam penjara syariat tersebut. Jangan sesekali buka kunci dia dan pecahkan cermin akidah ini. Bila anda start buka, tunggulah. Tambah-tambah kes pertama terlepas lagilah. Mula-mula berzina tak ada orang tahu. Biasa dia akan tahu bab berhenti ke, go on. Biasa, hak biasa. Mula-mula berzina tu tak ada orang tahu, terlepas. Biasa dia akan Allah bertaubat dalam depan ke, go on. Dosa ni biasa dia akan bukan berhenti, tapi nak lagi. Bila anda start buat, nipu sama lah. Nipu pertama lepas, nipu pertama orang percaya, nipu pertama orang pakai, terus dia akan menipu. Start je kita ajak buat jahat, buat silap dalam kehidupan, dia akan jadi habit dan kebiasaan.